Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Munyatul Musalli yang disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah. Jadi pelajaran kitab ini membincang khusus tentang masalah salat. Salat adalah merupakan rukun Islam yang besar. Selepas daripada dua kalimah syahadah, maka menjadi kewajipan bagi seorang muslim dan juga muslimah menjaga rukun yang besar ini sebagai tanda dia seorang muslim dan sebagai tanda syukurnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW apabila ditanya kenapa Rasulullah lakukan salat ini sedangkan baginda telah diampunkan dosanya, tak berdosa, kenapa buat salat sampai bekak kaki? Nabi SAW beritahu, afala akunu abdan syakura, tak patut ke aku ni jadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi kalau kita nak syukur, maka salat itulah tanda kita bersyukur. Jadi kita hari ni bila kita nak syukur, kita buat majlis kenduri, panggil orang ramai, solatnya tidak, ini tak cukup syarat. Bahkan yang orang solat pun kadang-kadang terpaksa kena jamak juga sebab buat kenduri kesyukuran, tak sempat nak salat zuhur, tetamu ramai. Ini bukan tanda syukur ni, ini bahaya namanya macam ni. Jadi kita masih lagi dalam bab mencari kesempurnaan salat. Macam mana kita nak sempurnakan salat kita? Jadi dalam perbincangan kita dalam muka surat yang 13 ini, iaitulah 12 perkara. 12 perkara mesti dilakukan di dalam salat. Jadi apa benda 12 perkara ini? Kita tengok. Sila Ustaz Ahmad Husni untuk baca kitab, kemudian kita huraikan secara ringkas. Fadhal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan setengah hukama bahawasanya sembahyang itu menghimpunkan di dalamnya 12,000 perkara. Kemudian maka disampaikan akan 12,000 itu pada 12 perkara. Maka barang siapa yang berkehendak sembahyang, maka tak dapat tiada daripada mengetahui dan mengerjakan 12 perkara itu supaya sempurnalah sembahyangnya. Maka 6 perkara ada dahulu daripada masuk kepada sembahyang, dan 6 perkara kemudian daripadanya. Pertama, ilmu, kerana sabda Nabi SAW, amal yang sedikit yang di dalam pengetahuan itu terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Kedua, wudu, kerana sabda Nabi SAW, tiada sembahyang itu melainkan dengan tahur. Ketiga, pakaian, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap masjid, yakni pakai akan pakaian kamu pada tiap-tiap sembahyang. Keempat, memeliharakan waktu. Kelima, menghadapkan kiblat. Keenam, niat, kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala amal itu dengan niat. Ketujuh, takbiratul ihram, kerana sabdanya tahrimuhan takbir wa tahliluhan taslim. Kedelapan, berdiri, kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Kesembilan, membaca Quran. Ke-10, rukuk. Ke-11, sujud 2 kali. Ke-12, duduk tasyahud akhir. Ya, nah. Terima kasih kepada Ustaz Husni. Jadi kita tengok kata hukama. Kata setengah hukama. Hukama itu ahli-ahli fikir, orang cerdik pandai dalam agama ni. Dia kata apa? Di dalam sembahyang itu terhimpun dalamnya 12,000 perkara.
Kemudian maka disimpankan 12,000 itu pada 12 perkara. Kita cerita dari itu, sistem dia macam komputer juga, dia panggil zip kan. Kita boleh kecilkan file itu, 12,000 jadi 12. Maka siapa yang berkendak sembahyang tak dapat tiada daripada mengetahui, daripada mengerjakan 12 perkara itu supaya sempurnalah salatnya. Ini kata hukama. Yang ana sebut hari itu dalam kitab kita, iaitulah Sifatus Salat Nabi Dr. Abdul Aziz At-Turaifi. Dia sebut dalam para ulama telah buat kajian sebanyak 600 kelebihan. Satu salat yang kita buat 4 rakaat itu ada 600 sunnah yang telah kita lakukan. 600 sunnah yang kita buat. Jadi kalau kita siapa dia rajin, coba buat kira-kira dari mana keluarnya 600 ni. Contohnya dalam kitab Fathul Qarib, dia buat kira-kira. Dia kata satu salat, satu hari satu malam salatnya ada berapa rakaat? 5 kali salat. Rakaatnya 17. Rokok berapa kali? Sujud berapa kali? Tasbih berapa kali? Berapa rukunya, berapa sunatnya? Cuba buat carta. Siapa dia rajin, bulan depan bawa mai. Kita bagi hadiah nanti. Buat ya. Ambil buku, tengok berapa. Tengok dalam kitab musalli kita ada berapa berapa rukun, berapa sunat, berapa yang kita buat, bilangan rakaatnya, kemudian buat carta. Maka 6 perkara, jadi kita tengok 6 perkara dahulu daripada sembahyang dan 6 perkara kemudian daripadanya. Tanda betul-betul sini 12 perkara nak mencari kesempurnaan salat, 6 sebelum dan 6 perkara kemudian daripadanya. Yang pertama, yang sebelum. Apa dia yang pertama sebelumnya itu? Yang pertama ilmu. Jadi nak salat ni kena belajar dulu. Kena belajar, itu dipanggil ilmu, kena belajar. Kerana diriwayatkan, kita dah sebut dah dalam siri yang lepas, ana sudah sebut tentang kata-kata ini, amal yang sedikit ini dengan ilmu lebih baik daripada amal yang banyak dengan jahil. Kata-kata ini di asar ini daripada Abdullah bin Mas'ud, tidak diangkatkan ke Nabi. Hadis ini mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah kata apa? Amalun qalilun fi sunnatin khairum min amalin kathirin fi bid'atin. Itu lafaz dia. Asar ni telah di Imam Suyuti bawa dalam kitab dia apa ni Al-Jami' As-Saghir ada. Dalam kata lain-lain pula kata Ibnu Mas'ud juga, al-iqtisadu fis sunnati ahsanu minal ijtihadi fil bid'ati. Al-iqtisadu fis sunnati ahsanu minal ijtihad fil bid'ah. Jadi amal yang sedikit yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sunnah itu lebih baik daripada amal yang banyak yang tidak ada sumber daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cantik kata-kata Abdullah, tanda situ ini adalah merupakan asar kata-kata daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua, wudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi mengatakan la tuqbalu salatun bighairi tahur. Tidak diterima salat tanpa wudu. Jadi kalau orang tak ada wudu, salat boleh jadi salat tu 4 rakaat juga, 2 rakaat juga, tapi tidak diterima. Bahkan dia berdosa kerana dia melakukan salat yang tidak cukup syarat. Tidak cukup syarat, kita berdosa pada ketika itu. Yang ketiga, pakaian. Kerana firman Allah Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Surah Al-A'raf ayat 31. Ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap kali ke masjid. Nak pergi ke masjid, ambil pakaian ini, pakaian yang cantik, yang bersih, yang sopan, yang sesuai dengan kita nak bermunajat, nak menghadap Allah Azza wa Jalla. Janganlah nak pergi masjid cincai je. Setiap kali masjid orang kenal dah. Pak Haji mana tu? Pak Haji baju pagoda tu lah. Pak tak ada baju lain, nak pergi masjid pagoda selalu.
Tidak pakai dak rumah tinggi je. Tu ya baju. Pakai yang cantik-cantik, jubahnya ada dengan bagai baju Melayu, lawa sesuai dengan tempat kita nak pergi menghadap Allah Azza wa Jalla. Jangan main. Kalau pergi masjid kat baju tu ya pakai ada. Biar ada keindahan. Dan dengan syarat-syarat yang tertentu. Jangan pula pakai baju terlebih sangat. Itu pun satu masalah juga. Ataupun anak-anak kita hari ni baju-baju yang bertulisan. Ada tulisan-tulisan yang tidak sopan. Gambar-gambar yang tidak sesuai, kata-kata yang tidak munasabah. Jadi orang duduk belakang kita duduk baca ketulisan kita. Apa benda ya budak ni nak? Pakai baju gambar tengkorak ke apa benda. Macam-macam budak-budak hari ni. Sah solat dia, bukan tak sah, tapi dari sudut kesempurnaan yang kita cari hari ni. Solat ni pakai tudung apa pakai yang penting tutup aurat jadilah. Yakni apa ni, pakai pakaian kamu pada tiap kali sembahyang. Yang keempat, memelihara akan waktu. Jadi jaga waktu dengan betul-betul. Sebaik-baik salat, Nabi SAW ditanya, iaitulah salatun fi awali waqtiha, salat di awal waktu. Jadi kita nak salat, biar salat di awal waktu, itu sebaik mungkin. Kita telah bahas panjang hari itu tentang waktu-waktu salat, sudah dibahaskan. Saya peringatkan sekali lagi, waktu yang ada dua waktu, iaitulah salat asar dengan salat isya. Salat asar ni jangan sampai peringkat matahari lebih daripada 2 kali ganda. Dah kuning dah matahari tu, kita tak salat lagi. Jadi sebaik-baiknya salatlah asar sebelum kita keluar daripada pejabat. Salat dulu baru kita keluar. Jadi kalau jam tengah jalan pun taklah telefon ke ustaz. Saya kalau waktu-waktu jam selalu dapat telefon. Dia kata, ustaz jam teruk KL. Saya tahu dah tu. Dia nak tanya fatwa boleh jamak ke tidak. Tu ya kerja dia nya. Kita pun faham juga suasana ni kan. Sebab jam di KL ni memang satu tempat yang dah jadi mazhab dia dah, jam. Lepas tu saya cakap tak selesa. Kalau orang haji kita duduk dekat Mekah, celupar mulut sangat. Apa Arab ni tak kerti jaga jalan? Saya kata polis kat KL tu pandai sangat tu jam teruk tu. Dia marah pula. Kita bukan petikai polis, petikai jalan jamnya. Ini nak situ. Jadi apa kita nak? Memelihara waktu. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, niat. Jadi kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Hadis ini hadis dalam Bukhari, muttafaqun alaih. Sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Yang ketujuh, takbiratul ihram. Kerana sabda Nabi SAW, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Dia tak tulis arti. Tulis sendirilah. Tahrimuhat takbir, mengharamkan permulaan salat itu dengan takbir. Dia pasal tu dia panggil takbir yang pertama itu disebut dengan nama takbiratul ihram. Kenapa? Sebab bila kita takbir Allahu Akbar, selepas daripada itu haramlah beberapa perkara yang halal dulunya. Haram tak haram? Haram. Makan tak boleh, minum, bercakap semua dah haram dah. Kalau buat juga berdosa, batal sembahyang. Wa tahliluhat taslim, dan menghalalkan balik segala benda yang kita haram dulu dengan salam. Sama juga orang pergi haji, takbir dia panggil ihram haji. Kemudian bila sudah, dia panggil tahallul. Itu mana? Tahrim, tahallul. Haram permulaannya, dan tahallul buka balik. Itu mana tahallul? Mana kita rungkaikan balik benda-benda yang diharamkan tadi. Maka jadi. Itu makna tahliluha at-taslim wa tahrimuhat takbir. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Yang ke-8, berdiri. Nak solat kena berdiri. Kerana firman Allah Taala, wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah 238. Artinya hendaklah kamu berdiri bagi Allah Subhanahu Wa Taala, itu berdiri kerana Allah. Jadi kita nak salat, wajib kita kena berdiri. Kita dah sebut dah baru ni bahawa salat atas kursi bagi orang yang mampu berdiri tidak sah. Salat fardu. Salat sunat tak jadi masalah. Dia sihat wal afiat setara mana pun, ahli lompat tinggi, ahli gusti pun nak duduk tak apa. Cuma salatul qa'idi nisfun. Salat orang duduk yang sihat wal afiat ini pahalanya setengah daripada pahala berdiri. Bezalah. Takkan sama orang berdiri dengan orang duduk kan, dari segi darjatnya.
Yang ke-9 membaca Al-Quran. Yang ke-10 rukuk. Yang ke-11 sujud 2 kali. Yang ke-12 duduk tasyahud akhir. Jadi dia ada campur sini di antara rukun. Kesempurnaan ini banyaknya duduk dalam rukun salat. Kemudian baru kita sambung perbincangan yang kita berhenti dulu, dan adapun ilmu. Ini penjelasan setiap satu. Jadi kita nak mula yang pertama nak sempurna salat dengan ilmu, maka kita mula yang pertamanya ilmu. Tafadhal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adapun ilmu itu atas 3 wajah. Pertama, diketahui bahawa diketahui fardu daripada sunatnya, kerana bahawasanya sembahyang itu tiada sah melainkan diketahui akan kaifiatnya. Keduanya, diketahui barang yang ada pada wuduknya daripada fardu dan sunat, maka yang demikian itu syarat pula sah wuduknya. Dan ketiga, mengetahui akan tipu daya syaitan supaya dapat dia menjauh akan dia. Maka adapun kesempurnaan wuduk itu hendaklah dikerjanya 3 perkara. Pertama-tama, engkau sucikan hati daripada khianat dan hasad dan bughd. Dan keduanya, engkau sucikan badan engkau daripada dosa. Dan ketiga, sempurnakan basuh pada anggota wuduk dengan sempurna, dengan tiada berlebih-lebihan. Adapun pakaian itu, maka sempurnanya itu dengan 3 perkara. Pertama, bahawa ada ia halal, dan kedua, dia suci daripada najis yang tiada dimaafkan, dan ketiganya, bahawa ada ia muwafaqah dengan sunnah, dan jangan ada pakaiannya itu atas jalan takabur dan ujub dan megah. Nah. Adapun memelihara waktu itu, maka sempurnanya di dalam 3 perkara. Pertama, bahawa ada ia mata. Ada ia mata engkau melihat akan matahari dan bulan dan bintang, dan engkau aman-aman akan dia bagi hadir waktu. Dan keduanya, telingamu itu mendengar kepada bang. Dan ketiganya, hati kamu memikirkan janjinya bagi waktu. Adapun menghadap kiblat, kesempurnaan di dalam 3 perkara. Pertama, bahawa engkau hadap kiblat dengan dadamu, dan keduanya, bahawa engkau hadap kepada Allah dengan hati kamu, dan ketiganya, bahawa engkau khusyuk dan tawaduk dan tadallul dengan anggotamu. Baik, syukran. Itu dia panggil benda-benda yang 6 perkara yang sebelum. Yang pertama, adapun ilmu itu 3 wajah, maknanya 3 cara yang kita kena buat. Macam mana nak sempurnakan ilmu kita tentang salat. Yang pertama, bahawa diketahui fardu daripada yang sunatnya. Hak ni fardu, salat fardu, yang ni salat sunat. Yang ni benda-benda yang kena buat, yang wajib kena buat, yang ni boleh kita tinggalkan. Contohnya, kerana bahawasanya sembahyang itu tiada sah melainkan diketahui akan kaifiatnya. Jadi tak sah sembahyang ni kita kena tahu sembahyang apa ni, zuhur ke sunat, tak tahu apa lah, kena gitu. Yang ni fardu zuhur ni, yang sebelum daripada dia tu sunat, jadi kita kena bezakan. Yang keduanya, diketahui barang yang ada pada wuduknya daripada fardu dan sunat. Jadi wuduk pun kita kena faham mana yang wajib dan mana yang sunat. Maka yang demikian itu syarat pula sah wuduknya. Jadi wuduknya betul di mana. Yang ketiga, mengetahui akan tipu daya syaitan supaya dapat ia menjauh akan dia. Ini yang 3 perkara dari sudut ilmu maklumat. Jadi kita boleh simpulkan ilmu tentang kesempurnaan solat duduk di mana? Duduk di ilmu kena mengaji, kena belajar bab wuduk macam mana, kena belajar rukun dan sunat dan apa ni perkara yang berkaitan dengan solat tu macam mana. Jadi sangat penting muslimin dan muslimat kita ambil berat dalam masalah ini. Jangan hanya memadai sekadar kalau anak kita cukup dengan kelas para doain, kemudian balik kita tak tanya dia apa yang kamu belajar, apa yang kamu buat. Adapun kesempurnaan wuduk itu
hendaklah dikerjanya 3 perkara juga. Nak sempurna wuduk ni 3 perkara. Yang pertama, engkau sucikan hati daripada khianat dan hasad dan bughtun. Bughtun ni sifat marah, itu makna bught. Khianat biasa dah. Khianat dah jadi bahasa Melayu, bahasa Arab dah jadi Melayu. Tukar kerayatan dah dia tu. Apa ni, hasad pun sama juga kan. Tapi orang Melayu dia tambah hasad, dengki. Macam kita pergi Mekah juga, nak pergi mana tu? Nak pergi Jabal Nur, bukit, nak naik bukit Jabal Nur. Bukit tu jabal, tapi kena tambah juga baru dia jadi kan. Macam ni juga. Oh, apa tu? Penyakit hasad dengki. Hasad tu dengki dah. Tak apalah, dia panggil min babit takkid. Nak taukidil kalam, nak menguatkan cakapan tu, Arab campur Melayu. Macam imam kata saya nikah dan saya kahwin akan nikah. Nikah tu kahwin dah. Tapi kena kuatkan lagi bahasa. Bugh makna marah. Bugh artinya marah. Itu jadi ini kesempurnaan. Yang basuh kat luar tu kita dah basuh dah. Basuh dengan air saja. Tapi hati bergelumang tengah duk basuh, duk marah dengan orang lagi. Tak jadi. Kerana wuduk ini lambang kepada kesucian. Mu basuh muka, tangan kamu, itu zahir. Batinnya basuh tak basuh? Itu pokok soalan. Kerana dia nak gabungkan di antara 2 perkara ni, wajib kena gabung. Di antara yang zahirnya dengan yang batinnya. Kalau tidak, tak bergabung 2 ni, bermakna kita salat menjadi satu acara rasmi sahaja. Tidak memberi satu makna impak yang besar. Dan keduanya, engkau sucikan badan engkau daripada dosa. Nak lagi. Yang ketiga, maka disempurnakan basuh pada anggota wuduk dengan sempurna, dengan tiada berlebih-lebihan. Jadi kategori yang ketiga digabungkan sekali, basuhan yang zahirnya dengan basuhan yang batin, dengan kita basuh pula tidak berlebihan. Tapi kalau tengok tempat kita hari ni, orang buka paip air waktu nak ambil wuduk, Allahu Akbar, memang mempembaziran cukup besar. Tak kuat bazir? Kuat. Sebab itulah hari ni orang keluar fatwa boleh kita semula air yang digunakan ini. Sebab air tak cukup. Air tak cukup. Hujan banyak. Banyak tak banyak hujan tempat kita ni? Banyak. Tapi air tak cukup. Air ni jadi pelik. Ke tuan-tuan tak rasa pelik? Kena pelik. Macam mana orang Arab air tak banyak tapi cukup? Allah Ta'ala beri keberkatan dalam hidup. Karena itulah bila kita nak hidup ni, biar ada istilah berkat dalam hidup. Berkat pun biar faham betul-betul makna dia. Jangan duk berkat tu, bila sebut berkat agak lepas mengajar kena cium tangan syekh. Habis. Sekarang ni bukan sakat cium biasa, yang perempuan pun cium juga sebab nak ambil berkat dengan tok guru. Jangan cium saya sudahlah kan. Itu jadi. Itu salah. Berkat ni maknanya Allah Ta'ala beri harta yang kita ada ni, amalan yang kita buat walaupun sedikit tapi ada kesuburannya. Maknanya cukup rasa, tidak kita rasa tak cukup. Jadi macam-macam perangai yang ada. Jadi naknya air itu direngkaskan, dikurangkan dengan tiada berlebih-lebihan. 2. Yang ketiga, adapun pakaian itu, ni pakaian itu dengan sempurna 3 perkara. Nak sempurna pakaian pula kena ada 3 kategori, 3 perkara kena buat. Yang pertama, halal. Ini masalah kita. Kita hari ni tak fikir halal haram, kita dah fikir comel ke tak. Dia nak yang pertama, pakaian itu halal, dibeli dengan duit yang halal dan dibuat daripada benda yang halal. Kalau kita beli duit halal tapi kain yang dibuat itu tidak halal, dengan benda-benda yang kotor, tak jadi juga. Ataupun kain itu betul dengan kapas tapi duit pula tidak halal. Dan keduanya suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Jadi kita dah bahas di awal kitab dulu, najis-najis yang tidak dimaafkan. Najis yang mari daripada najis yang sedikit itu dimaafkan. Tengok dalam kitab kita ni di muka surat 6. Muka surat 6 dalam versi yang kita ada ini. Najis yang dimaafkan. Tengok. Tengah-tengah tu. Dan dimaafkan tempat istinja dengan batu. Dan sedikit dari darah dan tahi lalat dan tanah jalan raya yang najis dan darah tumor dan kutu anjing dan darah bisul dan nanah dan air kuman dan sebagainya. Itu di antara
benda-benda yang dimaafkan. Macam kita dengar solat, lalak mari hingga atas ni, tak apa. Lalak, walaupun kita tahu lalak ni confirm dia akan duduk di mana? Duduk di tempat najis, tapi itu di antara benda yang dimaafkan. Yang ketiganya dan bahawa ia muwafaqah dengan sunnah. Bahasa kitab lama ni muwafaqah dengan sunnah. Kalau bahasa terjemahan Abu Anahnya, lulus pospakum syariah. Itu bahasa kita ni. Pospakum syariah kata lulus pakaian ini untuk solat, kerana tutup aurat, dia segi pakaiannya lega, tidaklah terlalu ketat. Jadi naknya pakaian yang lulus syariah. Hari ini kalau kita ada kursus sana kursus ini, maka kita juga kena ada kursus bagaimana memilih pakaian yang dipatuh syariah. Saya sudah ada panel-panel di bank negara, sudah ada security yang nak menilai saham-saham yang patuh tak patuh syariah. Hari ini kita kena ada juga dalam keluarga kita ni bagaimana panel penilai pakaian-pakaian yang patuh syariah. Dia buat pakaian patuh syariah tak dalam kedai butik kita ni. Ini kedai ni pakaian yang pakai dia ni patuh syariah. Yang ni tak patuh. Jadi ada kategori patuh syariah, dua kategori. Satu lagi patuh syariah dalam solat. Satu lagi patuh syariah dalam rumah dia. Satu lagi patuh syariah tempat awam. Jadi kita kena bagi tiga dalam masalah ini. Jadi hari ini yang tak lulusnya banyak, apabila keluar daripada rumah tak lulus, bila nak salat terlebih lulus pula dah. Baju dia pakai kemah dah, pakai telekong lagi kan. Dan jangan ada pakaian itu di atas jalan takabur. Subhanallah. Pakai baju biasa tapi takabur pula, nak tunjuk dengan orang pula dah. Dan ujub ni bangga diri dan megah. Tengok baju saya ni buatan mana? Dalam masjid tu tunjuk baju buatan mana tu kan. Ini pun tak cantik juga. Kalau nak tengok ni perbezaan di antara takabur, ujub dan dia panggil al-ghurur, ni bangga diri. Tiga tajuk ni saya sudah buat satu ceramah, huraian kepada kitab, penama kitab dia Afatun Alat Tariq, penyakit wabak di jalan sepanjang jalan. Boleh tengok dalam web Abu Anas tu, kita sudah letak di situ dengan rakamannya sekali. Tajuk dia je memang dia dekat-dekat. Yang pertama dia panggil ujub, i'jab bin nafsi. Orang ni rasa bangga diri, suka gilak body. Kalau tak baju dia agak pusing sana pusing sini, tapi dia tak condemn orang lain. Dia panggil gilak body seorang dia. Itu mana ujub. Yang kedua penyakit ghurur. Ini ghurur ni pun dia bangga diri dan dia rasa orang lain tu kecil. Ada naik taraf yang kedua. Taraf yang lebih tinggi dipanggil takabur. Takabur, bangga diri, orang lain kecil dan dia menghina orang, tak terima pandangan orang. Ini penyakit yang paling tinggi dalam bab hati ni. Tiga kategori yang besar ini penyakit yang berat. Kita berpindah kepada yang keempat, dan adapun memelihara waktu itu. Nak jaga waktu, maka yang sempurna jaga waktu ini di dalam tiga perkara. Pertama, bahawa ada mata engkau melihat akan matahari dan bulan dan bintang, dan engkau amak-amakkan dia bagi hadir, bagi masuk waktu. Subhanallah. Ini cerita zaman dulu. Zaman tak ada takwim, zaman tak ada radio, zaman tak ada TV. Orang nak salat dia tengok matahari. Saya jumpa dengan orang tua-tua yang hari ni pun masih lagi, kata masuk waktu dah, dia tengok lesak, dia orang Arab, dia tak masuk lagi, dia tak tengok jam, dia tengok ke langit. Kita hari ni alhamdulillah, jam ada, telefon ada, radio ada, di rumah 3 takwim ada. Tak? Takwim hak masjid bagi satu ambil, YB bagi sangkut kat dinding, PIBG sekolah sangkut lagi ada. 3 waktu ada, 3 takwim ada, jam ada, telefon ada, semuanya bercakap bila masuk waktu, tapi tak sampai-sampai juga ke masjid. Ini ya persoalan kita. Lagu mana nak buat ni supaya kita ni patutnya tak payah fikir dah. Azan tak azan, memang masuk waktu dia terus ke masjid je lah. Apa hidup cari lagi? Di masjid ada orang. Jadi nak jaga, nak sempurna ni, jaga waktu. Tengok nak semayang, pergi. Yang kedua, dan telinga kamu itu mendengar kepada bang, dengar azan.
Jadi hari ni kita dengar azan, alhamdulillah, awal lagi kita dengar dak. Jadi jaga dengar azan, kita pergi. Dan yang ketiganya, hati kamu memikirkan janjinya bagi waktu. Jadi kita mikir macam mana waktu yang kita jaga ni, Allah SWT akan beri kepada kita kelebihan yang besar. Dan ada pun menghadap kiblat. Macam nak sempurna menghadap kiblat itu, kesempurnaannya dalam 3 perkara juga. Yang pertama, bahawa engkau hadap kiblat dengan dadamu. Dada menghadap kiblat, betul kiblat. Hari ni timbul, semalam ada satu soalan, kes. Dan banyak kes ni berlaku. Kalau kita pergi di surau-surau, timbul isu, waktu dia buat surau dulu, dia tak tengok sangat kompas ni, ngadak kiblat buat gini kiblat. Tiba-tiba mari orang kemudian yang baru beli kompas ke, baru beli alat-alat moden ni, ukur lari kiblat. Macam mana nak buat? Dia tanya soalan, macam mana masjid kami ni dah 10 tahun lebih dah hadap gini, tiba-tiba mari ukuran baru ke belah ni pula. Saya cakap, semaya belah ni ya. Dia kata, tu yang dah lepas tu macam mana nak buat? 10 tahun lebih ni. Dia diulang 10 tahun lebih. Saya tahulah. Saya takut saya kata kena qada, letih dia 10 tahun nak qada. Saya pun faham juga soalan ni. Saya kata yang lepas-lepas tu tak apalah. Innallaha la yudhi apa ni? Allah Taala tidak sia-siakan amalan orang dulu. Sepatutnya ayat ini turun kepada cerita sewaktu pertukaran kiblat. Bila tukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Mekah, puak-puak Yahudi dengan golongan munafikin timbulkan isu. Dia kata tak konsisten lah Muhammad, sekali menghadap gini, sekali menghadap gini. Habis orang yang mati setahun lebih menghadap ke Baitul Maqdis, macam mana? Macam mana dia nak buat? Dia dah mati. Yang hidup dia bolehlah qada. Jadi Allah Taala turun ayat Quran, Allah Taala tidak sia-siakan amalan, yakni salat yang telah kamu buat dulu. Jadi kita ambil pandangan di sini pun, orang yang salat kiblat walaupun salah, tetapi dia tidak ijtihad pada waktu itu, yang dia salat dengan ilmu ijtihad yang ada pada masa dia. Cuma timbul soalan yang kedua, dia kata, Ustaz, ada sekumpulan lagi pula tak nak juga pusing kiblat baru ni, walaupun bawa kompas yang baru, dia nak ngadak yang lama juga. Jadi sekarang ni 2 sejadah ada masjid, gini satu, gini satu. Berat macam ni. Jadi saya syorkanlah, kalau berlaku kes sedemikian, jadi pihak AJK Masjid jangan teragak-agak terus telefon ke pejabat mufti negeri-negeri, kerana di sana ada jabatan falak. Jabatan falak mari pikul dia punya alat ni, tak pakai lagi, kata habis ceritalah, ikutmu lah, nak pakai, nak ngadak ke mana pun hadapkanlah. Jadi kita satukan dia, kerana tidak ada, kalau masing-masing bawa alat-alat moden ni, semua orang tak percaya. Jam awak tak bagus, awak punya kamera tak bagus, awak punya GPS tak betul. Jadi kita bawa jabat mufti, saya ingat boleh terima belaka, insya-Allah. Ini satu penyelesaian yang mudah. Jadi kita kena menghadap kiblat dengan dada kita, dan keduanya bahawa engkau hadap kepada Allah dengan hati kamu. Ini yang sukar. Yang kedua ni, menghadap muka, dada kita senang, hadap kiblat jadilah kita. Orang buta pun mudah. Mana pakcik ni belah ni, dia ikut dah. Tapi nak suruh hati menghadap kiblat, senang ke payah? Allahu Akbar. Angkat takbir je, terbang selalu dia, tak tahu gimana dah. Tak ada hati dah orang panggil dah. Hati ada, tak ada hati. Yang adanya apa benda? Jadi tak ada benda menghadap dengan hati. Sebab kita tak salat dengan hati lah, kita tak terasa apa-apa yang ada hari ni. Jadi macam mana kita nak naik kesempurnaan salat dalam pelajaran kita ini yang paling besar. Dan yang ketiganya bahawa engkau khusyuk. Khusyuk kita belajar dah itu. Khusyuk makna tenang hati dia. Dan tawaduk, merendahkan diri. Dan tazallul, menghinakan diri dengan anggotamu. Anggota pun khusyuk makna anggota duduk diam. Kita belajar kan kata-kata sahabat, kata tabi, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Dia kata kalaulah khusyuk hati orang ni, tentulah anggotanya juga khusyuk. Jadi oleh kerana hati tak khusyuk, maka anggota pun bergerak juga. Dan tawaduk, jadi kita merendah diri, tazallul, kita ingat kita ni berdiri depan siapa? Mau berdiri depan siapa? Depan Allah. Maka kita terasa aku ni menghadap Allah, tak payahlah duk tengok benda-benda lain. Yang ketiga, habislah kita berpindah pula perkara yang keempat, yang kelima dah. Ke berapa? Yang ada pun niat.
niat, maka kesempurnaannya itu 3 perkara juga. Niat pun kena 3 perkara. Yang pertama, bahawa engkau ketahui apa sembahyang yang engkau dirikan. Sembahyang apa ni? Zuhur ke asar, sunat ke fardu, kena tahu. Dan keduanya, bahawa engkau ketahui bahawa engkau berdiri antara hadapan Tuhan kamu. Allahu Akbar. Kita berdiri di hadapan Allah dan Allah melihat akan dikau. Subhanallah. Kalau dapat di sini, kita sudah naik martabak ihsan. Martabak ihsan cukup susah. Tapi kalau nak jumpa Ustaz Ihsan, pergi kat belakang tu. Ustaz Ihsan ada. Imam kita nama dia Ustaz Ihsan. Nak naik martabak ihsan yang payah. Ini dia kata dia ada suruh nak, dia nak suruh kita apa? Kita nak suruh kita berdiri di hadapan Tuhan dan Allah melihat pada kamu. Kita terasa Allah tengok aku ni. Baik aku buat comel-comel, buat cantik lawa-lawa salat ni. Kalau tidak, tak terasa apa-apa, maka itu tak ada. Bila kita terasa martabak ihsan masuk dalam tubuh kita, dalam hati kita, maka engkau dengan haibah dan sakinah. Haibah dengan sakinah. Sakinah tu maksudnya tenang. Jangan pula bila kita baca hadis, bila kamu nak pergi masjid, kena ada sakinah. Kita pun nak pergi masjid, telefon kawan, mana sakinah ni? Nak ajak pergi sekali. Itu nama orang tak? Sakinah di sini makna ketenangan, bukannya orang. Cari orang pula kita. Dan yang ketiganya, bahawa engkau mengetahui bahawa Allah, ia itu mana Allah, bahawa Allah mengetahui akan apa yang ada dalam hati kamu, maka selesaikan olehmu daripada membimbangkan, menyibukkan dengan pekerjaan dunia. Jadi kalau boleh sebelum kita berhenti solat tu, kita bereskan dulu kerja-kerja yang ada, tutup dulu. Jadi kalau ada benda-benda apa, sebab dalam solat kita tak nak lagi fikir benda lain, kerana Allah Ta'ala tahu dalam hati kita. Yang seterusnya, dan ada pun takbir itu, maka kesempurnaannya 3 perkara juga. Yang pertama, bahawa engkau takbirkan sebagai takbir yang sahih lagi jazam. Apa makna takbir yang sahih? Takbir kita ni betul-betul kita putuskan, aku nak salat, Allahu Akbar, mana kita putus. Tidak kata angkat takbir main-main, tidak. Bahawa engkau angkatkan 2 tangan kamu berbetulan 2 telinga. Ini kesempurnaan salat. Ramai orang ini takbiratul ihram dia angkat lah. Lepas pada tu tak dah, tak angkat. Atau kalau angkat pun macam burung terbang, gitu. Turun balik. Tak, mesti sempurna. Kita dah belajar dalam sunat dulu. Apa dia cara takbir? Allahu Akbar. Dan kita kata ada 3. Satu setakat bahu. Yang kedua bawah ni, yang paling tinggi setakat telinga ni je. Tangan lebih pada tu. Kalau lebih lagi jadi takbir apa? Orang serendah dah. Orang yang takut dia angkat tangan tinggi-tinggi. Jadi takbir setakat tu dia naknya. Jangan lebih daripada 2 telinga di atas. Dan ketiga, bahawa adalah engkau hadir, hatimu hadir sekali. Jadi kesimpulan yang ada di sini, semuanya nak kepada hati. Hati salat. Jadi bagaimana kita nak suruh hati kita bersalat sebagaimana anggota kita bersalat? Kalau tak boleh ini, maka penyelesaiannya masih belum dapat. Maka engkau takbir dengan ta'zim. Apa ta'zim? Membesarkan Allah. Itu makna ta'zim, yakni membesarkan Allah. Itu makna ta'zim, mengagungkan Allah. Adapun qiyam, apa makna qiyam? Berdiri. Ingatlah istilah ni, tak usah payah terjemah macam. Saya suka kalau boleh kita ada nota kecil. Ini saya cara kita belajar dengan anak-anak. Bila jumpa bahasa Arab, tulis je. Qiyam makna istilah berdiri, julus duduk. Jadi lepas tu ingatlah kalimah ni, jangan duduk. Jadi setengah-setengah pelajar, setengah ustaz kita ni, dia terjemah semua. Budak ni tulis selalu daripada muda sampai tua, ila kepada. Esok jumpa ila, tulis kepada juga. Jadi tak payahlah, sekali je kita terjemah. Pasal itulah saya tengok orang-orang yang hebat-hebat, dia hafal kamus Arab tu. Mula-mula nak belajar Arab, hafal kamus Arab dulu. Ingat dia punya kalimat tu, cepatlah boleh ingat. Lepas tu kena bercakap. Tak apalah bertukar pun. Ni malu ustaz, takut salah. Habis bila nak betul ya? Dengan salah tu lah kita betulkan tak? Walaupun bertukar, tak apalah.
hantar pergi dulu. Biar hantar, dia nak pergi, tapi semangat sangat ni, tak apa, hantar pergi dulu. Kita duduk mikir, bila aku nak pergi pula dah. Tukar orang. Biar ke dia, tak apa. Yang penting kita nak belajar. Malu jangan. Dia malu ni ada tempat tersendiri. Jadi yang kita kata al-haya' minal iman tu ada tempat dia, bukan semua tempat. Sama juga dengan mengantuk kan. Kita ada cerita hari tu, mengantuk dalam majlis ilmu tak bagus. Mengantuk dalam peperangan itu rahmat. Iz yaghashikumun nu'asa amanatan. Tuhan kata aku beri mengantuk ni satu amanah, satu apa ni? Anugerah yang Tuhan beri pada kamu. Itu yang pertama, kesempurnaan qiyam dalam 3 perkara. Yang pertama, engkau jadikan matamu itu pada tempat sujud. Mata jangan tengok kat lain, tengok di tempat sujud. Yang kedua, bahawa engkau jadikan hati kamu itu kepada Allah. Itulah kesimpulan duduk kat situ. Hati bersama Allah. Kalau tak ada ni, tak jumpa cari. Dan ketiganya, bahawa jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Jangan tengok kanan kiri. Walaupun tidak batal salat, kecuali berpaling dengan dada dia, tengok kanan kiri, tapi bukan tak sempurna lagi. Sebab dia telah keluar daripada daerah khusyuk. Khusyuk ni, lau khasya'a qalbu haza, kalau hati orang ni khusyuk, dia tak akan apa? Dia tak akan tengok kiri kanan. Dia diam, tenang gitu. Dan adapun kesempurnaan qiraah, itu 3 perkara. Pertama, engkau baca. 3 perkara. Pertama, engkau bacaan yang sahih dengan tartil dan ketiadaan lahan. Kedua, engkau baca dengan tafakkur dan tadabbur akan maknanya. Dan ketiga, bahawa engkau amalkan dengan barang yang engkau baca itu. Adapun kesempurnaan rukuk itu pada 3 perkara. Pertama, bahawa engkau ratakan belakang serta lehermu, maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepalamu. Kedua, bahawa engkau hantarkan 2 tapak tanganmu di atas 2 lututmu dan engkau jarangkan antara anak jarimu. Ketiga, bahawa engkau memakninahkan rukuk dan dibaca tasbih serta takbir dan ketetapan. Adapun kesempurnaan sujud pada 3 perkara. Pertama, bahawa engkau hantar 2 tanganmu berbetulan dengan bahumu. Kedua, hendaklah engkau renggangkan 2 lenganmu daripada 2 lambungmu, dan jangan kamu hamparkan keduanya kepada bumi. Ketiga, bahawa engkau tamakninahkan pada sujudmu dan mengucap tasbih kamu serta ta'zim. Baik. Adapun kesempurnaan qiraah. Apa makna qiraah? Bacaan. Cantik dah tu. Ingat dah kan? Iaitu 3 perkara. Nak sempurna qiraah kita kena 3 perkara. Yang pertama, engkau baca dengan bacaan yang sahih. Engkau baca dengan bacaan yang sahih, dengan tartil. Mana bacaan betul, tartil. Dan ketiadaan lahan. Ketiadaan salah bacaan. Itu mana lahan. Lahan, salah bacaan. Dia tak sebut di sini dengan berlagu. Dah. Tartil, baca biasa je. Lagu ni tak termasuk di dalam amalan solat yang mesti kena buat. Cuma kalau imam naklah juga lagu tu. Sebab kalau imam baca sedap, makmum pun dengar tu semangat sikit kan. Hilang mengantuk juga. Yang kedua, engkau bacanya dengan tafakkur. Apa tafakkur? Berfikir. Itu maknanya. Baca yang kita baca tu, tafakkur, kita berfikir. Sama ada baca ayat Quran ke, bacaan dalam sujud ke, dalam rukuk. Sujud dengan rukuk berbeza. Kenapa berbeza? Dalam rukuk kita baca apa? Subhana rabbiyal azim, kan? Sebab dalam keadaan kita rukuk. Biasa rukuk ni orang yang buat kepada hamba-hamba yang duk rukuk pada tuan-tuan dia ni, membesarkan tuan rukuk. Jadi yang maha tinggi, yang maha agungnya Allah, maka kita letak di situ.
Kemudian bila kita sujud, subhana rabbiyal a'la, sebab kita duduk peringkat yang paling bawah atas bumi, maka yang maha tingginya siapa? Allah. Jadi kita tengoklah satu-satu, dia panggil fiqh bacaan dalam salat. Jadi kita nak hurai satu-satu, belum masa dia. Mungkin dah habis kitab nanti, kita boleh masuk dalam fiqh memahami bacaan salat. Cantik. Atau kalau ada mana-mana kursus ya, dia buat fiqh bacaan dalam salat, boleh kita buat. Dan tadabbur, apa makna tadabbur? Memerhatikan akan maknanya. Tafakkur dengan tadabbur ni dua beradik, kena fikir dan kita perhatikan. Dan ketiganya, bahawa engkau amalkan dengan apa yang engkau baca itu. Ini satu juga, satu kes lagi yang belum terlaksana. Kita baca Quran kuat, alhamdulillah kuat baca, tadarus saja. Keluar habis-habis tadarus, belum balik rumah lagi, orang tahu dah kita dah khatam Quran hari ni. Tahu kat mana? Kat mana? Dia panggil alat ria zaman moden. Khatam Quran senyap lah, malaikat tulis dah pahala. Tulis dah, hari ni khatam Quran. Tulis lalu. Kawan-kawan pun jealous tengok, oh bagus-bagus. Baca tak juga. Dia like saja. Jadi dia apa? Yang kita naknya yang ketiga, amal dengan apa yang kamu baca. Ini agak sukar. Kerana tidak menjadi budaya kita. Yang kita duk fikir hari ni, kita boleh bangga berapa kali khatam Quran. Tapi kita tidak fikir darjat yang kedua, berapa banyak dah kita faham daripada isi kandungan Quran. Darjat yang ketiga, berapa banyak dah kita amalkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena itulah saya sangat sure kepada muslimin dan juga muslimat, supaya tak nak faham semua sukar, nak tadabbur semua payah. Kita ambil ayat-ayat yang terpilih. Macam mana tadabbur ayat-ayat tentang ini, kita baca dan tengok, buat kajian. Contohnya ayat, beberapa orang buat tentang kajian sains dalam masalah ini, kita boleh fikirkan. Kemudian kita cuba. Aku yang pertama sekali nak tatbik dalam hidup aku ini, tadabbur, fikir di dalam ayat tentang akidah. Contohnya kita ambil ayat-ayat surah-surah Makkiyah. Kenapa Allah SWT 12 tahun lebih Nabi di Madinah hanya duk cerita tentang orang-orang dulu, cerita Nabi Musa dengan Fir'aun, cerita Nabi Ibrahim dengan Namruz, cerita Nabi-Nabi yang terdahulu dengan orang-orang di zaman mereka. Sebab apa? Sebab kata ahli sejarah, at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah akan ulang balik diri dia. Pelakon yang berlainan tapi cerita sama. Sama atau sama? Sama. Kalau ada Fir'aun zaman dulu, zaman ada juga. Kalau ada Taurut zaman tu, ada juga. Ada orang baik, ada orang yang tak baik. Jadi pelakon-pelakon. Jadi kita baca dalam Quran, tuan-tuan tengok kisah Quran sangat menarik. Tak ada benda dalam Quran yang tak menarik. Yang tak menariknya satu je, bila tidak baca dan tidak menghayati. Ini tak menarik. Yang seterusnya, adapun kesempurnaan rukuk itu dalam 3 perkara. Pertama, bahawa engkau rata. Apa makna rata? Samakan belakang serta lehermu. Ini kenapa? Ini kita belajar dulu dalam sunat hai'ah dulu. Macam mana nak ratakan belakang? Balik ni buat palang itu. Letak kayu sini, kita letak belakang tu biar sama. Jangan jadi bongkok macam belakang kura-kura, tak mahu. Naknya tulang belakang dilepaskan. Waktu kita tu lepas, biar kepala dia pergi ke depan. Jadi lepas tu kepala ni jangan tunduk, biar sama duduk tengok tempat sujud. InsyaAllah dia akan jadi sama. Kena berlatih lah. Balik ni ambil kayu tak situ, suruh isteri tengok, suruh suami tengok, suruh anak-anak tengok aku betul tak betul salah. Barulah kita jadi, dan kita buat latihan. Sama juga waktu nak takbir tadi, kita kena bertakbir di mana? Kena takbir di depan cermin. Allahu Akbar, latihan tu buat depan cermin. Baru kita nampak setakat mana naik, lebih ke, rendah sangat ke, tak cukup dia punya tu. Hak ni boleh katakan banyaklah tak lulus ni. Kedudukan dalam rokok ni payah sikit. Naknya belakang kau tu sama, biar sama kita punya belakang serta lehermu, maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepalamu. Jangan terangkat kepala, tak boleh. Allah SWT yang maha kaya, maha adil, maha bijaksana, dia buat saiz tangan kita ni sama. Bila letak atas lutut, sama jadi.
Tapi kalau orang pegang kat betis, memang dia akan turun ke bawah. Dan kedua, bahawa engkau letakkan, hantarkan, mana engkau letakkan, itu mana hantar. Nanti dia kata nak hantar dengan pos dengan apa, jangan. Hantar itu mana letakkan. Engkau letakkan dua tapak tanganmu di atas dua lutut. Dan engkau jarangkan antara anak jari kamu. Jadi jangan rapat sangat, buka sikit. Yang ketiga, bahawa engkau tumakninahkan. Tumakninah duduk bertenang dalam rukuk dan baca tasbih serta ta'zim dan ketetapannya. Jadi dia kata apa? Kita baca tasbih dan ta'zim. Subhana rabbiyal azim, itu tasbih ta'zim. Dan tetap mana tumakninah. Adapun kesempurnaan sujud, kita pindah pula. Yang sujud macam nak sempurna, maka 3 perkara pula. Nak sempurna sujud ada 3 perkara. Pertama, bahawa engkau hantarkan 2 tanganmu berbetulan dengan bahu. Tangan duduk dengan bahu. Bila kita sujud, tangan dekat bahu. Adalah hadis Abu Daud dengan Ibn Hibban, summa sajada wa wada'a jabhatahu baina kaffaihi. Jadi dia letak tangan di antara 2 bahu dia. Adapun berbetulan dengan bahumu. Dan kedua adalah engkau renggangkan antara 2 lenganmu daripada 2 lambung. Lambung tu mana rusuk. Rusuk ni kita buka sikit. Ya, tak habis lagi ni. Dan jangan engkau hampirkan keduanya pada bumi. Jangan letak lengan atas bumi macam anjing tidur, tak boleh. Dan yang ketiga, bahawa engkau tumakninahkan pada sujudmu dan mengucap tasbih kamu serta ta'zim. Jadi naknya tumakninah dan tasbih. Cuma timbul soalan tadi, dia kata ini untuk lelaki buka ni. Orang perempuan kena rapat. Jadi kita dah bahas dah hari tu dalam bab sunat hai'ah dulu. Di sini ada 2 hadis yang telah diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi tentang perbezaan buka sayap ke tak buka. Cuba tengok balik dalam perbincangan kita tentang sunat hai'ah. Ana dah huraikan di situ, iaitulah tentang apa yang telah dibahaskan oleh para ulama, mengatakan bahawa hadis perbezaan itu agak longgar dari segi sanadnya, tidak kuat. Cuma para ulama menafsirkan hadis ini, walaupun hadis tak kuat, dia kata biar ada beza laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau kita tak ada orang, kita duduk semayang kat rumah kita nak buka macam laki-laki, tidak menjadi kesalahan, kerana hadis itu hadis yang dhaif, yang lemah. Adapun kesempurnaan duduk itu dalam 3 perkara. Duduk itu 3 perkara. Pertama, bahawa engkau duduk di atas tapak kaki yang kiri dan engkau dirikan kaki yang kanan jika tahiyat awal. Jika tahiyat awal kena duduk kat situ. Dan engkau keluarkan yang kiri di bawah betis kakimu yang kanan pada tahiyat akhir. Jadi dalam istilah kita belajar, duduk tahiyat awal dia panggil duduk apa? Iftirash. Tulis nama dia tu. Duduk apa tu? Iftirash. Duduk tahiyat akhir duduk tawarruk dengan kaf, tawarruk. Jangan tukar dengan tawarruk dengan qaf, itu pergi ke bank. Itu pembelian cara tawarruk lain. Yang ni tawarruk. Warik maknanya papa punggung. Itu bahasa Melayu kata punggung, duduk atas punggung dia. Jadi naknya ada perbezaan antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Keduanya, engkau tasyahud dengan ta'zim. Kita baca tasyahud dengan membesarkan Allah. Dan engkau selawat atas Nabi SAW dengan sempurna, dan akan keluarganya dan para sahabat. Jadi kita dah sebut dah selawat yang sempurna dalam salat yang kita nak baca ni, iaitulah selawat Ibrahimi. Apa dia selawat Ibrahimi? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai kepada innaka Hamidum Majid. Itu dipanggil selawat Ibrahimi. Yang ketiga, dan engkau doakan dirimu dan bagi sekalian mukminin. Jadi akhir lepas pada kita tasyahud, setelah kita bagi selawat kata Nabi SAW, sebelum bagi salam kita berdoa di situ. Ini di antara doa yang Nabi kita SAW panjang berdoa di sini.
Ana telah ajar sebahagian daripadanya dalam CD yang lepas. Doa yang tak boleh kita tinggal, iaitulah doa 4 perkara. Doa apa tu? Ingat ke tak ingat? Ingat lagi. Alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi 4 doa ni jangan tinggal. Kalau tak kena hari ni, jangan tidur selagi tak kena. Apa yang payahnya? 4 perkara. Kebaknya terlalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar doa ni dan menjadi amalan dia di akhir salat. Sebab 4 perlindungan ini besar. Minta daripada azab neraka jahanam, memang kita takut pada azab. Yang kedua daripada azab kubur, kerana pintu masuk checkpoint yang pertama duduk di mana? Duduk di kubur. Tak lepas yang ni fama ba'dahu asyad. Yang lepas pada kubur lebih dahsyat lagi. Yang ketiga, minta perlindungan daripada fitnah al-mahya wal mamat. Fitnah hidup dengan fitnah mati. Fitnah dalam hidup macam-macam orang boleh buat dengan kita. Fitnah ni, fitnah tu. Hari ni tambah-tambah lagi kita duduk di musim hari ni, musim fitnah. Senang tak senang orang buat fitnah zaman kita hari ni? Cukup senang. Kalau dulu payah sikit, zaman hari ni lagi mudah tak? Dengan alat teknologi yang ada ni senang je. Dia ambil gambar orang ni, dia keluar, tukar gambar, letak orang lain. Ni siapa sebelah? Habis kita. Allah Akbar. Nak betul yang tu punya payah nak. Cari pakar gambar lagi kena tengok. Jadi berdoa yang terakhir ini sangat penting kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, dan juga doa untuk dirimu dan segala orang mukmin yang jangan kita lepas dalam doa kita ni kepada kita sendiri dan keluarga kita. Jangan lepas doa Allahumma firli wali walidayya selalu. Minta Allah jaga kita, jaga anak cucu kita. Hari ni musim yang cukup dahsyat. Dari segi penjagaan anak-anak, tak mampu kita nak jaga secara fizikal, secara lepas. Tapi yang kita boleh berserah diri kepada Allah. Adapun kesempurnaan salam itu, bahawa engkau salamkan dengan sempurna, bahawa ada ia bersama niat yang sebenarnya. Jadi kita bagi salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dah baca dalam bab salam dulu, riwayat Abu Daud, mungkin boleh tambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Di salam yang pertama. Kitab ni dalam kitab Anak Kunci Syurga, dia bawa riwayat ni. Riwayat ada tambahan itu. Dan salam engkau itu akan orang yang ada pada kanan engkau daripada malaikat dan orang mukmin, jin dan manusia. Jadi kita bagi salam tu, kita ingat salam kepada orang sebelah ni. Kalau tak ada orang pun ada malaikat. Kalau tak ada malaikat, ada jin. Kena ingat, jin mari suka tak? Mari dia. Jin Islam ramai. Dengar ada cerita jin hari tu kan? Saya cerita jin pergi belajar dengan Tok Guru Madinah. Tak lagi? Kat lain cerita tu. Guru saya, Syekh Atiyah rahimahullah. Dia cerita daripada Syekh Abdul Aziz Saleh, Imam Masjid Nabawi Syarif. Satu malam, Syekh ni khatam kitab. Bila khatam kitab, biasalah anak murid mari salam, tuan guru terima kasih, jazakallahu khairah, minta halalkan ilmu, minta nak sebarkan ilmu. Jadi Syekh pun sudah dia mengajar, dia nak balik ke rumah dia jalan kaki Syekh ni. Kita naik kereta dia, mungkin duduk baca Quran. Ramai Syekh saya tengok di Madinah. Rumah dia jauh, bukan dekat. Rumah dia dalam 5 km daripada masjid. Tapi dia jalan kaki. 3 km jalan kaki. Sebab dia kata, aku berjalan kaki daripada masjid sampai rumah, 10 juzuk Quran sudah selesai. Dia baca. Dalam jalanan dia baca. Kita jalan juga, tapi lambat sampai rumah tak? Berhenti-berhenti habis tutup kedai baru sampai rumah. Nak kata apa? Jangan jalan, pakai naik kereta lebih cepat balik. Jadi, tengah dia berjalan, tiba-tiba dia dengar suara orang bagi salam. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum Syekh. Syekh kata waalaikumsalam. Syekh pun terkejut juga. Tengah malam, jalan-jalan, ada orang bagi salam, tak nampak tuan. Dia kata, man antum? Siapa kamu? Dia kata, nahnu tilmiz. Kami semua ni pelajar Syekh yang belajar kitab khatam tadi di Masjid Nabawi. Cuma kami nak bersalam tadi, takut terkejut. Syekh duk salam, orang tak nampak. Dia kata, Syekh apa buat tapi apa pula bersalam ni? Jadi terpaksa kami kena tunggu di tengah jalan ini, nak bersalam dengan Syekh, nak ucap terima kasih, dan kami pun nak balik dah ke kampung masing-masing, nak bawa kitab ni pergi mengajar. Allahu Akbar. Kalau kita ingat balik. Sebab kalau kita diam-diam duduk kat rumah, Assalamualaikum bunyi orang jawab, jangan lari.
Ada orang semayang sekali dengan kita tu. Saya ingat cerita ni waktu saya pergi tulis buku sejarah Mekah. Salah satu tempat yang saya pergi cari, nama dia Nakhlah. Nakhlah ni tempat Nabi SAW jumpa dengan jin. Sewaktu balik daripada Taif, Nabi kita berhenti, hilangkan penat duka cita dia, dilontar oleh puak Taif. Nabi kita berehat situ. Tengah duk baca semayang malam, tiba-tiba jin datang. Ikut Nabi. Istama'ana farum minal jin yastami'una al-Quran. Jin datang dengar Nabi baca Quran. Kemudian dia minta. Jadi waktu saya cari Masjid Nakhlah, tempat Nabi kita berehat ni, saya pergi sampai waktu maghrib. Maghrib lampu cerah, masuk dalam masjid tak ada orang. Saya kata di Nakhlah ni tempat jin jumpa Nabi. Saya pun bagi salam. Kereta tak tutup lagi, tak mati enjin lah. Assalamualaikum. Senyap. Nak salam kali yang kedua saya fikir panjang. Kalau jawab kan susah aku nanti. Jawab berat kita tak? Sebab saya dengar cerita ada kawan jalan nak pergi ke Badar. Dia pergi, dia berhenti di masjid, tak ada orang, dia pun semayang. Tengah dia semayang, waladdallin, penuh masjid bunyi amin. Dia kata kalau dia duk fikir, kalau aku lari nanti mesti jin tangkap aku. Mana imam mau lari? Pening. Dia pun cepat-cepat habis sudah assalamualaikum, lari keluar. Dia kata, oh, dia punya ada orang. Jadi kita kena ingat ni. Kalau kita bunyi kat rumah kita orang salam tu bunyi, jangan duk lari dah. Sudah kata lepas pada ni pergi lah kata. Jangan duk sini. Kacau aku ni. Jadi kita kena ingat salam engkau pada kanan itu kepada orang, kepada malaikat dan mukmin, orang mukminnya atau mukminahnya, dan jin dan manusia yang ada. Demikian lagi belah kiri pun kita niat yang sama. Adapun kesempurnaan ikhlas itu ada 3 perkara juga. Apa dia tu? Yang pertama, bahawa engkau tuntut, engkau minta dengan sembahyang itu dengan keredaan Allah. Ya Allah, semayang reda Allah. Jadi yang kita bimbang hari ni, kalau kita semayang kerana nak ambil upah, ini berat sikit. Semayang nak suruh orang tengok, sembahyang tidak ikhlaskan Allah, ini banyak. Dan jangan engkau tuntut minta dengan solat itu keredaan manusia. Saya tengok banyak juga kes-kes macam ni berlaku. Kalau kita pergi program-program orang panggil, dia kata, ustaz, ini program peringkat jabatan, peringkat daerah, ke peringkat apa benda. Kalau tak ramai orang tu, pihak penganjur mari bisik dia tu, ustaz, slow sikit hari ni sebab bos tak datang. Bos besar tak turun, jemaah pun tak ramai. Saya kata ada juga semayang kerana bos. Berlaku tak berlaku ni? Berlaku. Tapi kalau ketua daerah datang, dia kata semua pegawai mari hari ni. Ramai ni hari ni sebab ni bapak turun. Nak kata apa tak? Orang mari kerana bapak, bukan kerana Tuhan. Yang kedua, bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Taufik, Allah Ta'ala beri perasaan kepada kita nak salat. Siapa yang beri? Allah. Karena itulah saya duk cerita selalu tengok orang yang boleh pergi ke masjid ni, orang darjatnya tinggi. Tinggi tak tinggi darjat? Tinggi. Sebab apa? Orang ni lah orang yang Allah Ta'ala beri taufik kepada dia. Kalau Tuhan tak bagi taufik, boleh pergi tak lagi? Tak sampai kita ke masjid. Duduk kat rumah tepi masjid pun tak sampai. Dan yang ketiga, bahawa engkau memelihara akan dia hingga hilang dirimu dengan dia. Allahu Akbar. Jadi kita tak ingat diri tu, kita ingat kita duduk solat, jangan duduk fikir benda lain. Dan saya giranya, pada Ustaz sini. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan sayugianya bagi orang yang sembahyang itu mengetahui akan yang ia hendak perbuat itu dan kadarnya, supaya syukurlah ia akan Allah Subhanahu wa ta'ala atas barang yang diberi taufik akan dia. Maka bahawasanya sembahyang itu hanya saja telah menghimpunkan padanya beberapa bagai daripada segala kebajikan, daripada af'al dan azkar. Maka apabila berdiri hamba kepada sembahyang dan berkata ia Allahu Akbar, maka hendaklah ia muqaranah niatnya yang dimuktabarkan pada syarak
dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya yang ia berdiri khidmat kepadanya, maka maknanya Allahu Akbar itu terlebih a'zam dan ajal. Maka hendaklah benar hatinya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, telah mengetahui hamba-Ku bahawa Aku yang terlebih besar daripada tiap-tiap suatu, dan sesungguhnya ia telah berhadap atasku. Maka apabila mengangkatkan dua tangannya kepada kedua telinganya, mengisyaratkan ia melepaskan daripada tiap-tiap makbud yang lain daripada Allah Ta'ala. Kemudian apabila membaca Subhanakallahumma, yakni Maha Suci Allah daripada tiap-tiap yang kejahatan dan kekurangan, bahawasanya ia yang mempunyai bagi segala puji. Wa tabarakasmuk, yakni Maha Suci ia dan barakah pada yang menyebutkan namanya akan pekerjaan yang dikerjakan. Wa ta'ala jadduk, yakni Maha tinggi pada Engkau Tuhanku dan Maha besar Engkau. La ilaha ghairuk, yakni tiada yang menjadikan dan yang memberi rezeki dan yang disembah yang lain daripada Engkau, tiada yang dahulu dan yang kemudian. Maka apabila membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yakni aku mohonkan Engkau bahawa Engkau lindungkan dan Engkau peliharakan akan aku daripada fitnah syaitan yang kena rejam, yakni kena kutuk. Dan apabila dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya ku minta tolong dengan nama Engkau pada tiap-tiap sesuatu pekerjaanku, ialah yang mempunyai lemah lembut lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk, dengan memberi rezeki lagi kasih sayang akan segala hamba-Nya yang mukminin. Baik, syukur. Kita tengok dan segianya orang guna lagi ke sekarang ni? Guna lagi? Saya gia. Dulu dia panggil bahasa sastra ni. Saya gia, hubaya tak? Orang ni tak ada lagi dah. Tapi orang ngaji sastra jumpanya ni. Dan segianya bagi seorang yang sembahyang itu mengetahui apa yang dia nak buat, dan qadarnya, supaya syukurlah ia akan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas barang yang diberi taufik. Kita syukur dengan Allah Ta'ala apa yang dia beri pada kita. Maka bahawa sembahyang itu sebenarnya telah menghimpunkan padanya beberapa jenis, beberapa bagai kebajikan. Dalam sembahyang saja ada berbagai jenis daripada af'al. Apa dia af'al? Perbuatan salat, berdiri, duduk, rukuk, sujud, itu dia panggil af'al. Dan azkar. Apa azkar? Zikir, bacaan. Salat ni dua ya, perbuatan dengan bacaan. Itu dia panggil af'al dan azkar. Kena ingat berapa istilah dah dapat hari ni. Af'al, azkar, qiyam. Banyak kan? Sekali kita belajar 10 perkataan yang kita ingat, kaya kita. Kaya perbadaran bahasa Arab. Ini kita dia kata berbagai-bagai, maka Allah Ta'ala beri anugerah kepada kita. Kata ulama tadi berapa? Sekali kita salat terkumpul dalamnya 600 sunnah. 600 sunnah kita dapat sekali salat. Habis kalau kita tambah lagi banyak kita dapat. Maka apabila berdiri seorang hamba kepada sembahyang, dia kata apa? Allahu Akbar. Maka adalah dia muqaranah. Muqaranah makna sertakan niatnya yang dimu'tabar, yakni yang diterima, yang diterima pada syarak. Takbir serta niat. Jadi kita telah belajar dalam isu niat dulu. Takbir ini adalah bersama dengan niat. Dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya yang ia berdiri khidmat kepadanya. Allah, kita tahu keagungan Allah setakat mana. Maka makna Allahu Akbar, apa arti Allahu Akbar? Allah itu terlebih azam. Azam, agung, itu mana azam. Agung dan ajal. Ajal, mulia. Azam, agung, ajal, mulia. Maka adalah benar hatinya ketika kita takbir.
Allahu Akbar. Jadi biar kita terasa Allah yang maha mulia, yang maha agung di situ. Jadi kalau kita tak boleh, kita tak kebir, tak nampak, tak terasa apa, hilanglah apa ni kenikmatan salat. Demikian pula firman Allah Taala, telah mengetahui hamba-Ku bahawa aku yang terlebih besar daripada tiada sesuatu. Kan dalam hadis seorang yang lari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia mari tahu ke tidak, dia kata mu lari daripada siapa? Allah yang lebih agung, Allah yang lebih mulia, Allah yang lebih besar. Jadi sekarang ni kita nak suruh kita terasa kita menghadap ni kepada siapa. Biar masuk dalam jiwa kita perasaan ini, barulah salat kita akan jadi salat yang sempurna. Dan sebenarnya ia telah berhadap ke atasku. Jadi kamu dia mu tahu, Allah, kita tahu Allah Taala lebih besar, kita juga berhadap ke atasku. Ini kata-kata ni perlu pada tahrij, ada tinggal sini. Maka apabila mengangkat dua tangannya kepada dua telinganya, kita angkat tangan ke telinga. Pasal itulah tangan ni kena buka, yang gini. Kalau gini tak buka macam ni, biar terbuka tangan. Allahu Akbar, buka. Kenapa kita buat macam ni? Mengisyaratkan ia melepaskan daripada diri daripada tiap-tiap ma'bud, tiap-tiap sembahan, ma'bud, tiap-tiap sembahan yang lain daripada Allah. Kita isytihad, declare bahawa kita melepas diri daripada semua ni. Kita lepas diri daripada semua perkara. Jadi kalau kita isyarat, pasal tu lah kalau kita nak kosong kata gini kan, kita tak kata gini habis. Kalau gini masih lagi kosong. Kemudian apabila membaca subhanakallahumma, doa apa ni? Doa iftitah. Ingatkan doa iftitah kita, lain kita duk baca wajah tu wajah lillazi, itu satu. Allahu Akbar kabira, satu. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka, ini satu. Banyak bacaan. Dah ambil kan dalam kitab Perisai Muslim tu? Ambil dah? Ambil dalam tu. Dalam kitab Perisai Muslim. Kemudian apa dia kata, satu lagi, mungkin kalau payah nak dapat, tengok dalam internet ada Perisai Muslim tu, dalam Islam House, tengok dalam tu, cari bahasa Malaysia keluar, nak bahasa Inggeris pun ada. Dalam Islam House tu tak silap saya lebih daripada 30 bahasa. Waktu anak belajar dulu, dia bagikan bahasa ni kepada seluruh pelajar yang ada, Cina, orang Korea, orang Uzbek, apa benda, dia bagi kitab yang sama, kemudian kita terjemah masuk dalam tu. Bagus, dia punya program tu bagus. Kita di Malaysia hari ni, saya sedang cari orang yang nak infak fisabilillah, nak buat satu web yang jadi rujukan. Orang nak kita apa, dia masuk dalam tu, dia boleh tengok. Cantik ni, ada dah setengah-setengah ni. Tapi kalau kita boleh satukan lagi, satu tempat satu data yang mudah untuk orang nak belajar ilmu-ilmu yang ada di tangan hari ni. Jadi bila kita kata subhanakallahumma, artinya maha suci Allah daripada tiap-tiap yang kejahatan, daripada tiap-tiap benda yang tak baik dan benda yang kurang. Subhana itu maknanya subhana, maha suci Allah. Pasal itulah kita kata subhanallah. Kalau kita tengok benda yang pelik-pelik, kita kata subhanallah. Pasal maha suci Allah daripada kekurangan. Tengok langit hebat, cawan cantik, subhanallah. Sebab apa subhanallah? Maha suci Allah daripada lemah, dia yang boleh buat. Tapi kalau kita tengok manusia, tengok orang, rumah orang, tengok orang cantik, tengok orang dapat anugerah, dapat apa, kita kata Masya Allah. Itu bahasa. Masya Allah. Setengah orang lagi dia tambah Masya Allah, tabarakallah. Sebab Masya Allah, memang Allah Ta'ala yang kendaki dia dapat rumah besar, dapat banglo, dapat kereta besar, dapat kecemerlangan dalam kerja, dalam peperiksaan. Masya Allah. Jadi subhanallah ni sesuai bila kita nak puji Allah. Nak puji Allah sebab maha suci Allah daripada apa? Daripada kekurangan, daripada kecelaan, daripada kelemahan. Dia yang boleh buat alam ini, boleh buat benda ni. Jadi kalau makhluk ni padan, kita kata Masya Allah. Allah Ta'ala yang kendaki mu dapat. Kalau perasan lah, kalau pergi umrah, pergi haji, tengok di rumah-rumah Arab, dia akan tulis atas dinding dia Masya Allah, ditulis tabarakallah. Jadi bila orang tengok, orang kata Masya Allah, orang tak kata oh hebatnya lah, terus kembali kepada Allah. Jadi barulah kita tak panik. Ni tidak, bila tengok budak yang cerdik, oh genius lah, apa-apa benda, akhir sekali kena penyakit ain, tak sempat terima anugerah, pensan budak ni. Lepas tu duk tuduh lah,
Oh, kena sihir dah. Tak sihir, dia panggil penyakit ain. Penyakit pandangan mata yang kita tidak kembalikan nikmat tersebut kepada Allah. Ini syarah subhanallah ni. Saya ada satu tesis yang kawan saya tulis di Universiti Madinah. Tajuk dia At-Tasbih. Sepatah. Tasbih. Dia buat tesis. Dia punya tesis PhD tebal gini, 2 jilid. Nak ngaji bab tasbih ni. InsyaAllah kita belajar dah. Sikit-sikit dah. Hari tu kita dah belajar dah. Kelebihan 4 kalimah. Baca tak baca? Alhamdulillah. Kalau tak baca mengaju saya dah. Kelebihan 4 kalimah mudah. Nanti kita buat cari kelebihan-kelebihan lagi dalam kertas yang kecil itu pun senang. Orang boleh baca tengah-tengah rehat sambil-sambil itu mudah kita buat dah. Jadi insya-Allah kena belajar. Selagi kita menggali korek Asmaullahul Husna, selagi banyak kita mengenali Allah, kita terasa kita ni dekat dengan Allah. Jadi subhanallah maknanya maha suci Allah daripada tiap-tiap yang keji, yang kejahatan dan kekurangan. Bahawasanya Allah yang mempunyai berbagai segala pujian. Segala jenis pujian ni hanya milik Allah. Wa tabarakasmuka, yakni maha suci Allah dan maha berkat dia pada yang menyebutkan namanya akan pekerjaan yang dikerjakan. Allah Ta'ala bagi berkat. Nama-nama Allah Ta'ala ni berkat. Wa ta'ala jadduka, yakni maha tinggi qadar engkau wahai Tuanku dan maha besar engkau. La ilaha ghairuka, yakni tiada yang menjadikan, yang memberi rezeki, yang disembah, yang lain daripada engkau. Tiada yang dahulu dan tiada yang kemudian. Duduk semuanya duduk pada Allah. Maka apabila engkau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yakni aku pohonkan di kau bahawa engkau lindungkan aku dan engkau pelihara akan daku daripada fitnah syaitan yang kena rejam, yakni yang kena kutuk. Ini bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim termasuk dalam sunat. Sunat tak sunat dalam salat? Sunat. Kerana itulah silap, kadang-kadang silap teknikal. Kita dengar imam-imam bila sudah lepas iqamat, duk baca auzubillah dulu. Auzubillah minasyaitonir rajim. Sampai qul a'udzu birabbin nas, barulah takbir. Panjang lama masa tu. Jadi sepatutnya bila dia sudah takbir, dia terus takbir, terus wajah tu wajah fataras samawati wal ard. Kemudian dia terus sebelum baca surah, sebelum baca al-Fatihah, mula dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini tempat baca. Allah Ta'ala, Nabi SAW telah syariatkan tempat nak baca a'udzubillahi minasyaitonir di mana? Di dalam salat sebelum Fatihah. Kenapa? Sebab kita sekarang nak minta tolong Allah Ta'ala, aku nak baca surah-surah ni, biarlah hati tidak berpaling. Sebab Al-Fatihah mengandungi permintaan yang besar dalam hidup. Besar tak besar? Besar. Yang pertama, minta Allah Ta'ala letak dalam hati kita ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ni, perbincangan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni ditulis kitab 2 jilid oleh tokoh ulama Islam. Dia panggil manzilah. Kedudukan seorang hamba itu di antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Martabak apa 2 martabak ni? Aku hanya pada engkau aku sembah. Martabak pengabdian diri kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, martabak pergantungan kita kepada Allah. Kita ni 2 ya, serah diri dan bergantung. Sama juga dengan syariat Islam. Indahnya syariat Islam duduk di mana? Dia bersifat Rabbaniyah. Rabbaniyah itu maksudnya agama ini mari daripada Allah dan kita buat kerja untuk Allah. Kalau kita 2 ni kita faham konsep ni, selesai masalah. Banyak menyelesaikan masalah. Sebab itulah saya tulis buku Keindahan Islam itu. Tengok dalam kitab kita tu ada sumber perundangan mari daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Duduk situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita duduk di antara 2 manzilah, 2 tempat ini. Aku kepada engkau aku sembah dan hanya engkau aku minta pertolongan. 2 tempat. Allah tengok di sini. Jadi bila kita auzubillahi minasyaitonir rajim, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada gangguan-gangguan yang kita nak baca dalam salat nanti banyak lagi. Dan apabila dibaca bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya aku minta tolong dengan nama engkau pada tiap-tiap suatu pekerjaanku ini. Dalam salat aku ni minta tolong dengan Allah. Dialah yang mempunyai sifat lemah lembut, lagi mempunyai kasih sayang ke atas segala makhluk. Allah Ta'ala sifat dia lemah lembut dan kasih sayang pada makhluk,
dengan memberi rezeki kepada siapa saja. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat sedemikian, nascaya yang kenyangnya, yang gemuknya siapa? Orang baik je gemuk. Orang yang tidak baik tak boleh payah nak makan. Orang kafir lagi tak boleh makan sebab derhaka. Kita tu saya kata apa, suruh anak 2 kali pergi ambil barang, tak pergi ambil. Tak jadi nak bagi duit, jadi tak jadi. Malah bagi Kalau Allah buat gitu dengan kita, agak-agak kita lapar ke kenyang? Lapar, dengan derhaka sikit duit tak ada. Nak kata apa? Ini tidak, lagi derhaka, lagi darjat tinggi. Darjat apa? Darjat duit dapat banyak. Sebab tak kira halal haram kan? Halal pun tak apa, haram pun sama je. Dia kata macam tu. Pasal tu, di zaman-zaman akhir ni, orang bercakap tentang Islam, entah apa-apa, saya pun tak faham. Ada orang boleh kata Islam tak ada mencuri, tak ada hukum dalam Islam, dalam Quran tak ada. Undang-undang hudud tak ada dalam Quran. Habis apa yang ada? Jadi kita bila kita tidak faham tentang Islam, kita bercakap celaru, tak tahu apa benda. Macam orang mimpi bercakap yang tak boleh diambil kira lah, kita kira macam tu. Allah Ta'ala lemah lembut. Sifat inilah yang menyebabkan manusia boleh duduk atas dunia. Dia boleh makan, boleh buat apa saja. Lagi kafir, lagi tinggi darjat dia tentang dunia. Allah Ta'ala beri dunia ini kepada siapa yang dia yang baik dan tak baik, tetapi dia tidak beri akhirat ini kecuali kepada orang yang baik. Allah suka kalau kita baca Asmaul Husna ni, kita rasa sangat-sangat menarik. Dan apabila membaca Fatihah hingga akhirnya, maknanya segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang menjadikanku daripada orang yang dimurkainya dan orang yang didustakan. Sebab Tuhan sebut di akhir Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jadi aku ni orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Jangan. Jadi kita syukur sebab apa? Allah pilih kita ni duduk di dalam martabat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggi tak tinggi darjat? Cari sebuah kitab, tajuk dia manzilah martabat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Cantik kitab ni. Dia menyentuh perasaan kita, menyentuh hati kita apabila kita baca bagaimana kita dengan Allah. Setara mana kita jauh dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Jadi itu di antara. Secara mana banyak kesalahan kita buat, pintu taubat sentiasa terbuka. Tunggu masa je mutaubat. Tak taubat lagi, tangguh lagi. Allahu akbar. Maka apabila bila kita baca Fatihah, segala puji bagi Allah Tuhan yang tiada menjadikanku daripada orang yang dimurkakan dan orang yang dustakan, iaitu Yahudi dan Nasrani, tetapi dijadikan aku di atas jalan anbiya, para nabi. Anbiya mana para nabi, syuhada orang yang mati syahid, dan siddiqin orang-orang yang benar dengan Allah. Setara mana dia benar? Tuhan sebut dalam Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Itu gambaran sahabat. Minal mu'minin rijalun sadaqu. Ada orang laki-laki yang benar janji dengan Allah. Faminhum man qada nahbahu, ada yang telah mati. Wa minhum man yantazir, ada yang menunggu untuk mati. Jadi bacalah ayat-ayat yang menyentuh perasaan perjuangan-perjuangan ni, barulah kita bangkit semangat naik. Maka apabila engkau rukuk, maka fikir dalam diri engkau, maka seolah-olah engkau berkata, kita ingat macam ni, wahai Tuhanku, bahawasanya aku merendahkan diriku di antara hadapanmu, dan aku datang dengan diriku yang asi. Apa makna asi? Derhaka. Asi maknanya derhaka, yang banyak maksiat ini kepadamu, dan mengikut diriku yang banyak jinayah. Ikut nafsu. Diri itu maknanya ikut nafsu, yang banyak melakukan jinayah bagi azamah. Azamah makna keagungan engkau. Mudah-mudahan engkau ampuni akan daku. Jadi kita duduk dalam rukuk, kita teringat benda ni. Baca itulah kita baca subhana rabbiyal azim, ataupun subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maknanya maha suci Tuhanku, aku merendahkan diriku bagi Tuhan yang azim, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang karim, yang pemurah. Jadi kita baca, ingat. Pasal tu dalam bacaan-bacaan lain yang tambahannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca itu banyak.
Macam subhanakallah, subhanaka apa ni, Allahumma laka raka'tu wa bika. Jadi kita baca doa-doa tambahan ini yang menyentuh makna-makna sedemikian, menyentuh tentang keagungan Allah. Kemudian engkau angkatkan kepalamu kepada i'tidal. Apa makna i'tidal? Bangun daripada rukuk dan mengucap sami Allahu liman hamidah. Apa makna sami Allah liman hamidah? Maknanya Allah Ta'ala dengar orang yang memujinya. Artinya telah mengampuni Allah bagi orang yang mengatakan dia dan mengerjakan taat akan dia. Allah sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar pujian orang padanya. Orang yang puji dia, Tuhan dengar. Jadi kita pun angkat kepala bila kita kata sami Allahu liman hamidah. Jadi kita yakin dalam hati kita Allah memberi keampunan kepada orang yang puji dia. Dan mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Berapa riwayat dalam sini? Rabbana lakal hamdu. Berapa riwayat ada? Terlupa dah. 4 kan ada. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu. Ingat, dia ada 4 riwayat ni. Semuanya riwayat-riwayat yang sabit yang kita boleh baca mana-mana saja nak baca. Rabbana lakal hamdu. Bila kita baca hak ni, maknanya Tuhan kami, bagimu segala kepujian kerana engkau yang memberi taufik akan kami bagi ini. Memberi taufik pada kami lah, kami boleh kata ni, boleh pujimu. Maka engkau sujud, maknanya engkau cenderungkan dirimu dengan zalil. Cenderungkan makna engkau rendahkan diri kamu dengan zalil, dengan kehinaan. Zalil, kehinaan. Dan menyerahkan dirimu diriku kepadamu, engkau yang mempunyai karam. Jangan baca karam tenggelam ni. Karam dengan makna kemurahan, kemuliaan dan keampunan. Karam, orang yang mulia. Karim, yang murah, boleh. Jadi Allah Ta'ala pemurah, sifat dia, dia beri keampunan kepada kita. Dan apabila engkau sujud, saya baca. Sejahtera atasmu ya Rasulullah, seperti engkau sampaikan pesuruh Tuhan engkau dan engkau nasihat bagi umat engkau, warahmatullah dan ridwan bagimu, wajib dan berkat atasmu dan atas ahlimu, yakni bagi segala isi rumahmu. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, yakni ampun Allah atas kami dan atas segala orang yang dahulu daripada nabinya dan siddiqin dan orang yang berjalan akan jalan mereka itu hingga hari kiamat. Asyhadu an la ilaha illallah, yakni tiada ma'bud dalam
Muhammadan abduhu wa rasuluh, ialah khatimun nabi dan mursalin dan Siddiqin Wafil alamin, dan pilihan daripada segala makhluk. Kemudian selawat atas Baik. Dan apabila engkau duduk antara dua sujud, bila duduk antara dua sujud, kita mengucap Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'fu anni. Apa yang kita baca ini maknanya, ampunkan daku wahai Tuhanku akan kesalahanku, dan kasihani olehmu akan hamba-Mu yang khati'ah. Apa dia khati'ah? Yang bersalah. Itu mana khati'ah? Hamba yang bersalah. Dan beri rezekikan olehmu akan daku, dan jabar. Jabar mana tutupkan akan dhaifku. Yang kita lemah hari, minta Allah Ta'ala tutupkan, beri kekuatan padaku. Dan tunjuki akan daku akan jalan yang sebenarnya, dan afiat, beri keafiat, beri keselamatan akan daku, dan maafkan daripadaku. Itu bacaan yang kita baca. Kena ingat satu-satu dalam hati kita. Maka apabila engkau duduk tasyahud dan baca tahiyat, maka engkau baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa artinya? Kekal kerajaannya selamanya, kerajaan Allah Ta'ala, iaitu bagi Allah yang punya sembahyang 5 waktu ini tidak akan hilang. Tiada segianya bahawa disembahyangkan melainkan baginya, bagi Allah Ta'ala. Jadi tak ada yang buat layak. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, maknanya sejahtera atasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti engkau sampaikan. Jadi engkau dah menunaikan tanggungjawab menyampaikan kepada umat apa yang kita belajar, apa yang kita dengar, apa yang kita ikut ni telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesuruh Tuhan engkau, dan engkau nasihat bagi umat. Jadi Nabi kita telah beri nasihat yang cukup panjang. Bukan Nabi kita saja, termasuk Nabi-Nabi yang dahulu, tidak ada perkara yang baik kecuali diajarkannya, dan tidak ada yang tak baik kecuali dilarangnya. Rahmat Allah Ta'ala dan Ridwan. Ridwan di mana keredaan Allah bagimu, wajib dan berkat atasmu dan ke atas ahlimu, yakni segala isi rumahmu. Jadi kita kena, bila kita baca ni assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, baca pada ni wa ala alika tayyibin at-tayyibin wa ala ibadillah salihin, ini pada hamba-hamba yang lain. Jadi asalnya kita baca kepada Nabi dan ahli keluarga dia. Hari ini bila sebut tentang keluarga Nabi, orang duk pukul main-mainnya. Pukul tak pukul? Pukul. Ada satu kawasan di sini, kawan saya beritahu, dia pergi masuk dalam rumah seorang. Masuk dalam rumah sekitar ni, nak sewa rumah. Tuan dia tinggal. Masuk-masuk, dia tulis zikir atas dinding dia, ya Allah, laknatlah Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Kata apa benda ni? Tulis atas dinding ni. Anak orang Melayu ni, subhanallahilazim. Cukup dahsyat hari ni. Kata tengok, dia kata ana raitu, kawan kita ni. Dia orang Arab, dia nak sewa. Ni sebelah ni. Saya tak nak sebut nama tempat. Jadi main-main je laknat. Aisyah ni jadi memang jadi satu, Allahu Akbar. Jadi pasal itulah dalam bila kita duduk tasyahud Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ni, atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita ingat keluarga Nabi ni siapa? Termasuk isteri dia, termasuk orang-orang yang anak cucu dia, termasuk. Jangan duduk sempitkan bilangan ni. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, yakni keampunan Allah ke atas kami dan segala orang yang dahulu daripada nabiyin, nabiyin artinya nabi-nabi, dan siddiqin, orang-orang yang benar. Tadi kita sebut dah sifat orang benar, dan orang yang mengikut perjalanan mereka itu hingga ke hari kiamat. Wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, orang yang ikut. Jadi dalam doa kita ni lengkap. Kita baca dalam selawat kita ni, kita ingat kepada Nabi,
kepada keluarga isteri-isterinya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya Ahlul Bait, dan kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikut jalan mereka. Ingat tak ingat dalam perbahasan selawat dulu? Keterlupa dah. Ada yang serupa, ada yang tak datang tak? Tak apa, saya ulang balik hari ni di atas dasar sayangnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi. Jadi para ulama telah bahaskan kenapa waktu kita selawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi. Itu jelaslah. Sebagaimana engkau selawat ke atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi biasanya orang yang dibandingkan itu mestilah lebih tinggi daripada yang dibuat banding. Jadi kita kata kalau kita nak suruh anak jadi apa-apa, awak kena jadi macam orang ni. Orang tu mesti orang hebat tak? Kita kata anak tengok, awak belajar betul-betul, paling tidak pun kurang-kurang pun macam Abu Anas contohnya. Contoh ya tu dah. Jangan buat macam saya ni malah belajar kan. Jadi bila sampai di sini orang kata macam mana kita buat, sedangkan keluarga Nabi ni yang hebat. Jadi para ulama mengatakan betul, apa yang kamu cakap tu sahih. Cuma hebat mana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi yang menjadi nabi. Ada tak? Tak ada. La nabi ya ba'di, kata Nabi. Tak ada lagi nabi selepas daripada aku. Jadi oleh kerana tidak ada lagi nabi, tapi Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Lepas pada Nabi Ibrahim, berapa orang lagi nabi dari kalangan anak cucu dia? Cuba tengok dalam pokok yang orang buatkan pokok sejarah Nabi tu. Lepas Nabi Ibrahim siapa mari? Yaqub. Lagi Nabi Ismail. Jadi banyak lagi nabi-nabi, Ishak. Maka kita boleh nampak keturunan dia tu mari nabi, dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mari daripada susu jalur keturunan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail daripada mana? Ibrahim. Jadi tak boleh nak bandingkan. Kita jangan banding sikit, kita banding secara kelompok, package. Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Siapa keluarga Ibrahim? Terdapat ramai nabi-nabi alaihimus salatu wassalam dari kalangan anak-anak Nabi Ibrahim, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri pun daripada anak cucu Nabi Ibrahim. Jadi barulah kita nampak, barulah perbandingan seimbang. Kehebatan mana keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak ada yang bertaraf Nabi. Tak ada lagi dah. Yang bertaraf Ahlul Bait ada, yang bertaraf siapa-siapa ni ada, tapi bertaraf Nabi tidak ada. Itu satu. Perbincangan yang kedua iaitulah tentang siapakah wa ala ali Muhammadin. Siapakah keluarga Muhammad dalam selawat? Siapa dia? Sayyidina Aisyah, isteri-isteri Nabi. Lagi siapa lagi? Anak-anak dia, sahabat-sahabat dia. Betul lah ke tu? Tak salah. Dia kadang-kadang kita duk bahas sejarah, kalau boleh dikumpulkan, dikumpul. Contoh bila orang bahas tentang siapa yang paling awal masuk Islam, ada orang kata Sayyidina Abu Bakar, tak, Khadijah, tak, Ali. Jadi para ulama kata tak usah duk kelahi lah. Tiga-tiga ni mewakili tiga kelompok. Wanita pertama masuk Islam Khadijah radhiyallahu anha. Lelaki yang pertama masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pemuda yang pertama masuk Islam Ali. Wa minal mawali Zaid, dari kalangan hamba Zaid. Jadi disatukan, maka hilang perbalahan. Tapi kalau kita duk buka dah Abu Bakar, dah mari pun macam Ali, habis duk kelahi sampai ketua pun tak sesat ada masalah ni, sebab benda telah berlalu dan tidak ada siapa yang boleh. Macam saya cerita dalam siri lepas, orang duduk tuduh dunia ni berapa juta tahun dah. Kajian buat mana? Buat daripada batu, zaman kayu, zaman tu apa nak buat? Benda tak ada fakta belaka tu. Jadi Ali Muhammadin dalam selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Nawawi rahimahullah, seorang tokoh ulama hadis yang sangat hebat, yang tuan-tuan kena kenal Imam Nawawi. Di zaman kita hari ni, bagi saya lah, kalau tidak sunat muakkad pun memang satu perlu sangat. Tuan-tuan ni cari buku-buku biodata peribadi Imam Nawawi. Kena cari. Seorang tokoh yang pelik dalam dunia ini, Allah Ta'ala beri kepada dia
lahir pada tahun 631, tanda 631 lahir, dia mati pada 676. Berapa umur dia? 631 tu 676 wafat. 45 tahun. 45 tahun, tapi namanya disebut bergegar dunia namun. Sebab apa? Allah Ta'ala kumpul dalam peribadi yang hebat ni 3 perkara. Pertama, ilmu. Tuhan bagi pada dia darjat yang tinggi dalam ilmu. Yang kedua, zuhud, bersifat warak. Yang ketiga, tegas dalam pendirian. Tengok. Saya tak nak cerita lah cerita Imam Nawawi, takut habis masa kita. Tapi nak cerita Imam Nawawi kata dalam syarah hadis, dia kata apa? Alun Nabi ini, keluarga Nabi SAW di dalam selawat, iaitulah yang disebut tadi, isteri, betul? Anak-anak dia, betul? Para sahabat, betul? Tabi'in, betul? Dan dikatakan majoriti ulama menghuraikan bahawa keluarga Nabi dalam selawat iaitulah semua orang mukmin yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita. Masuk tak masuk? Jadi kalau kita selawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, termasuklah kita selawat pada kita sendiri. Kena rajinlah sikit. Bonus tak mari kat kita? Mari tak? Jadi selawat banyak. Sebab kita pun dapat juga dalam selawat ini. Tapi berbeza keluarga Nabi di dalam bab zakat. Zakat tak adalah. Kalau kita tak boleh zakat, rugi lah pula kita kan. Zakat ni tak, dia khas pada keluarga Nabi Alul Bait. Itu tak boleh. Baiklah, habis cerita kita. Jadi waktu kita selawat, waktu kita ini, kita ingat bahawa kita selawat juga kepada kita sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah, yakni tiada ma'bud, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya di langit dan di bumi yang lainnya, tak ada manusia yang ada sini kecuali Tuhan yang wahdaniyah, yang esa sajalah. Tak usah duk carilah Tuhan sana Tuhan sini, tak payah cari. Kadang-kadang orang ni kadang-kadang soalan dia pelik-pelik. Dia boleh tanya ustaz. Dia kata, ustaz, saya nak tanya soalan. Kata nak tanya soalan tu untuk soalan apa? Dia kata, saya ni kalau kita nak pergi ke planet Marikh, nak solat macam mana di sana? Allah, ustaz tu kata penipalnya tanya soalan macam ni. Ustaz pun tanya, pasport buat dah? Kalau dia dapat tarikh esok, mari tanya sini. Soalan menyusah korang ya. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ialah khatamun nabiyyin, pengakhir kepada nabi-nabi dan mursalin, segala rasul-rasul, dan safiyyatu rabbil alamin. Tak bagi safiyyatu rabbil alamin, pilihan Tuhan sekalian alam. Itu makna safiyah, pilihan. Jadi kalau kita ada nama Safiyah tu, cantiklah nama tu. Tapi agak orang Melayu ni, nama Safiyah, tulis nama, tulis ikut orang putih, Sofia. Nak kata apa? Punya pasal tak? Biar dia lah, zaman orang ikut orang putih hari ni. Dan pilihan daripada segala makhluk, mana Safiyah. Kemudian selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin sampai ke innaka Hamidum Majid. Kemudian maka minta doa bagi dirimu dan segala orang mukmin dan mukminat yang telah kita sebut tadi. Kemudian memberi salam kepada pihak kananmu dan kirimu. Artinya, hai segala saudaraku. Seolah-olah kita kata kepada orang kanan kita, segala saudaraku, kamu sejahtera daripada kejahatanku dan khianatku apabila keluar daripada masjid. Boleh tak boleh kita declare macam tu? Cakap orang kanan, awak jangan bimbang, saya lepas sembahyang ni pun tak kacau punya. Ni tak, lepas dalam sembahyang je tak kacau, lepas sembahyang kacau balik, tak boleh. Dan apabila aku keluar daripada masjid, aku tak kacau. Diriwayat daripada Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan, dikata apa? Bagi orang yang sembahyang itu ada 3 karamat, 3 kemuliaan. Yang pertama, bertabur kebajikan di atas kepalanya daripada langit hingga kepala. Jadi kebajikan mari daripada langit sampai ke kepala. Yang kedua, dan malaikat berkeliling padanya dari kakinya hingga ke langit. Dan malaikat yang ketiga, malaikat menyeru ia dengan katanya, jikalau mengetahui oleh hamba serta orang yang ia munajat dengan dia, kalau hamba ni dia tahu dengan siapa dia bercakap, dia bermunajat dengan Allah,
nascaya tiada berpaling, tak akan sudah-sudah daripada sembahyangnya, duduk situ lama-lama. Ini kita ni tak teringat yang ni, maka kita tak tahu apa nak buat. Jadi hadis ni perlu pada takhrij, kita tak jumpa lagi setakat ni. Maka inilah karamat. Apa makna karamat? Kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala akan orang yang sembahyang. Allahu Akbar. Jadi kita tengok perbincangan kita pada hari ini, iaitulah tentang mencari kesempurnaan salat. Semua yang dibuat tadi berbentuk teori-teori, formula-formula yang perlu ada pada kita. Insya-Allah selepas daripada itu barulah salat kita dapat sempurna. Maka inilah segala sunnah yang tersebut itu sebagai kesempurnaan salat, dan adalah adab yang dituntut memelihara akan dia, supaya dinamakan dia orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan haknya. Jadi siapa dia boleh jaga yang ni, maka inilah orang yang menjaga sembahyang. Jadi tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah kita akan masuk dalam bab yang seterusnya, bab dalam perkara sujud sahwi. Jadi bila sujud sahwi ni perkara yang sangat penting, kerana kalau tak, ialah kita ni lupa mari tak mari lupa mari. Bila kita terlupa, apa yang boleh kita buat? Kita boleh qada, kita boleh tampalkan kesalahan kita tu dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ni sujud penyelesaian. Mana apa-apa benda kesalahan pun boleh dilik balik, boleh betulkan balik. Maka nak betul salat kita ni melalui sujud sahwi. Insya-Allah kita akan bincang dalam perbincangan kita yang akan datang. Jadi sebelum masa kita ada sedikit lagi, kalau ada soalan dipersilakan. Ada soalan? Kau terlupa nak tulis hari ni? Kalau tak ada, saya nak tanya. Ya biasa dah, kalau tak ada orang tanya, ustaz kena tanya kan. Ya. Terlupa dah nombor SMS. Terlupa. Jadi dalam masalah dulu kita bincang tentang apa ni, khusyuk dalam salat. Jadi ini kesempurnaan ni pelengkap yang diambil daripada hasil pemerhatian para ulama dalam ketika membincang dalam masalah salat ini. Maka yang inilah yang dikatakan perkara-perkara yang boleh menarik minat kita dalam isu nak mencari kesempurnaan yang memang sukar, tetapi kena usaha. Usaha dan ikhtiar ini perlu kita lakukan. Kalau tak ada usaha, kita duduk tunggu je, tak boleh. Saya baca dalam sejarah tokoh-tokoh ulama. Tokoh ulama ni dia kata 20 tahun dia berusaha. Kan kita dengar ada cerita gitu. 20 tahun aku mujahadah lawan nafsu, lepas pada tu barulah nafsu ikut aku. Kita hari ni berapa tahun dah lawan? Lawan tapi tak pernah bertempur tak? Lawan juga sekaya lawan lari pula. Jadi itu dipanggil tidak mencapai tahap yang dikehendaki, maka kita tak berlawan. Cuma dalam masalah ini satu kaedah yang kita kena ambil, iaitulah kaedah al-khauf war raja. Takut dan harap. Jangan terhenti setakat tu ya. Al-khauf war raja, takut dan harap. Kalau kita terlalu takut, solat macam ni Tuhan tak terima, baik aku tak solat, itu sudah masuk perangkap syaitan. Syaitan dia masuk melalui jalan yang cukup rasmi. Jadi kalau kita kata tak boleh lah, tak boleh, kenapa? Apa ni, aku tak khusyuk sembahyang, syaitan masuk. Ataupun kita terlalu overconfident, akulah yang terbaik salat, jadi tak boleh juga. Kita letak, aku buat setakat yang kita mampu, yang tak mampu itu kita serah kepada Allah Ta'ala, dan kita harap Allah Ta'ala terimalah apa yang ada pada kita. Jadi itu sajalah yang boleh kita kata. Kerana apabila bincang bab solat ini, ramai orang akan mengadu. Dia kata, macam mana ustaz nak buat dengan amalan saya macam ni? Macam mana nak buat? Jadi tak ada macam mana. Macam mananya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, minta Allah kabulkan apa yang kita buat, dan Allah maafkan kesalahan yang kita ada. Itulah apa ni, penyelesaian yang terbaik. Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.